Hai, selamat kembali. So, lanjutkan kepada tutorial EKL kita yang sebelum ini. Pada tutorial yang lepas, kita dah dapat profil airfoil seperti yang terdapat di dalam preview sekarang ni. So, kita pun dah tunjukkan, kita pun dah tengok macam mana daripada EKL yang kita dah buat, kita boleh tukar resource points dalam CSV kita menurut nakar airfoil yang baru. And then sekarang ni, dalam video kali ni, saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat wing profile ataupun wingspan profile. So, pertama sekali, apa yang kita perlukan adalah kita perlu buat satu geometrical set yang baru. So, saya masukkan sini geometrical set yang baru. Saya akan rename, alternate enter, shortcut kepada properties. So, di sini saya akan letakkan wingspan profile tutorial. Okay, apa yang kita nak buat di sini adalah kita nak create satu sketch. Okay, kita masuk daripada plane ni, ZX plane. Okay, klik pada ZX plane dan klik pada sketch button. Okay, di sini kita akan create satu spline profile yang simple. Okay, kita start daripada origin 0,0. Okay, zoom out sikit. Okay, and then kita klik point yang kedua dan point yang ketiga di sini. Lebih kurang double click. Okay, kita double click untuk finish our spline creation and then kita exit sketch. So once kita exit sketch, boleh tengok dekat sini kita ada satu profile sketch yang baru. Okay, sketch. So kita biarkan dulu sketch name ni kepada default name, jangan ubah. And then sekarang ni kita akan create EKL script action yang baru. Okay, untuk add a new action, kita boleh klik pada relation set ni. Okay, left click and then dia akan keluar optional buttons dekat atas. So dekat sini kita akan klik action. So dia akan create a new action for us. So just klik OK dulu sebab kita nak pergi kepada properties. Sama juga klik pada action item and then alternate enter untuk shortcut kepada properties. So di sini kita boleh letak name yang sesuai. So di sini saya akan letak name dia adalah wing profile creation tutorial. Sorry, wingspan profile creation tutorial. Okay, lagi satu sebelum kita lupa, kita pastikan no dialog box ni aktif. Alright, klik OK. Alright, dekat sini kita akan buka kembali action editor kita. Okay, di sini kita akan create maybe yang ini saya akan lajukan sebab saya nak buat logical thought process dalam action editor ni dalam bentuk command lines. So saya akan lajukan video ni. Okay, so tadi saya pause sekejap and then saya baru resume. So dekat sini saya dah letakkan saya punya thought process lah. So pertama sekali saya pecahkan aktiviti yang saya nak buat dalam action ni kepada 4 bahagian seperti yang terdapat di sini lah. Saya akan zoom in sikit. Alright, so dekat sini section yang pertama ataupun bahagian pertama dalam action yang kita nak buat ni adalah pertama sekali kita nak dapatkan maximum point. Maximum point apa? Maximum point kepada wingspan sketch yang kita buat ni. Okay, bentuk spline yang kita buat dalam sketch tadi. Kita nak dapatkan dia punya maximum point di sini. Okay, ini action ataupun bahagian pertama kepada action. Kenapa kita nak dapatkan point yang paling tinggi pada sketch kita? Supaya ini saya letakkanlah reason dia untuk kita letakkan wingtip profile later, okay, dalam action ni. So yang bahagian kedua adalah kita akan create ataupun kita akan calculate berapa ratio wingtip profile berdasarkan sketch yang kita buat tadi. So pertama sekali ratio tu akan dikira berdasarkan formula ni lah. Okay, ini formula dia. Ini sebenarnya pecahan. Okay, so formula dia agak simple. Extremum point pada base airfoil profile ini kita punya base profile. So kita nak dapatkan total length.
Okay, daripada dia punya leading edge point dekat hujung sana kepada trailing edge point di belakang sini. So, berapa total length. Okay. Cara dia, kita boleh buat dua cara sebenarnya. Kita boleh kira length di antara dua point. Adalah leading edge point dan trailing edge point. Kita kira dia punya total length. Tetapi cara yang paling simple adalah kita dapatkan terus extremum point untuk base airfoil profile ni pada x-axis. Okay. Sebab apa kita tahu dalam kita punya airfoil point, point data kita, dia sentiasa bermula daripada titik 00. Jadi tak perlulah kita calculate lagi. So kita terus dapatkan extremum point pada x direction di belakang ni. So terus kita dapat dia punya total length. Okay, total length tu ditolak dengan beza di antara titik yang tertinggi ni pada x direction. Okay, kita yang dapat kat sini. So perbezaan dia, kita akan dapat jarak di antara titik ini dengan titik yang selari kepada trailing edge pada base profile. Okay, harap boleh faham lah. Kalau tak faham sekarang pun tak apa, nanti kita akan tunjukkan dia punya result. So dibahagi dengan total length. So itu ratio kita. So ini agak panjang, jadi saya singkatkan kepada variables. So ini variables terakhir yang kita akan gunakan dalam skrip kali ini lah. Untuk section yang kedua ini. So okay, ini ratio ni kita akan store ke dalam satu lagi variable ratio untuk kegunaan selanjutnya pada section yang seterusnya lah. Okay, itu bahagian kedua. Bahagian ketiga, logik dia adalah kita dah dapat wingspan ratio, and then sekarang ni kita bolehlah buat kita punya wingtip profile berdasarkan scale down kepada base airfoil profile di bawah. So ini proses dia, general proses dia adalah pertama sekali kita kena duplicate base airfoil profile ni yang bawah ni, then letakkan dia pada titik extremum sketch kita. Alright, and then bila dah terletak di situ, kita akan apply scale berdasarkan wingspan ratio yang kita kira tadi. Alright, and then bila kita sebut pasal scaling, dia perlukan satu scale origin ataupun scale reference. Okay, untuk pastikan kita punya scaling tu sentiasa terletak di hujung point wing shape kita, kita akan letakkan scaling origin pada titik extremum sketch tadi. So itu yang saya masukkan kepada step yang kedua dalam bahagian yang ketiga ni. Okay, bahagian yang keempat yang terakhir sekali adalah kita nak sambungkan dua titik, iaitu trailing edge point pada base airfoil ni yang bawah kepada titik trailing edge pada wingtip airfoil profile. Okay, so in the end, habis action execution ni nanti kita akan dapat nampak di bahagian main window display kita ada 4 wireframes. Okay, wireframe yang pertama yang kita nampak di sini adalah base airfoil profile, itu wireframe yang pertama. Wireframe yang kedua adalah kita punya sketch, okay, wing shape profile sketch kita. Okay, wireframe yang ketiga adalah wingtip airfoil profile kita di atas sini nanti, dan wireframe yang keempat adalah single line di belakang sini. Okay, so saya akan pause sekejap di sini, and then saya akan buat saya punya coding, and bila dah siap satu section, saya akan play semula dan saya akan try to explain the coding logic behind it. Okay. Okay, so sekarang ni saya dah siapkan coding yang simple untuk bahagian yang pertama. Okay, logik yang pertama ni sangat simple sebab sebenarnya kita cuma nak dapatkan single point. Okay, kita cuma nak dapatkan single point, iaitu extremum untuk wing shape profile kita, sketch ni, dengan extremum point. So ini cara dia. Okay, pertama sekali kita declare dua variables. Variable pertama CRV, saya punya short form sendirilah untuk curve, and then variable yang kedua adalah point. Point ni yang kita nak dapatkan untuk bahagian pertama. Okay, CRV1 ataupun curve1 variable kita akan set kepada sketch yang kita buat ni tadi. Alright, so macam mana kita nak set? Kita just saya delete dulu. Okay, kita gunakan keyword set, and then kita punya variable name CRV1 sama dengan apa? Sama dengan sketch2. So just double click pada sketch2. Okay, lihat dia dapat terus masukkan di sini lah. Okay,
Itu perkara pertama yang kita buat. Kita setkan sketch kita kepada variable curve, and then bila dah ada variable curve 1 ni, kita boleh gunakan untuk mendapatkan extremum point yang kita perlukan. Okey, caranya adalah kita gunakan point 1. Okey, extremum ni kita boleh dapatkan di mana? Kita boleh dapatkan pada point constructor di dalam dictionary di bawah ni. Okey, kita scroll ke bawah sehingga jumpa kepada point constructors. Okey, di sini ada banyak cara untuk kita create point. Salah satunya adalah menggunakan extremum. Extremum ni pula ada tiga bahagian. Extremum berdasarkan curve, extremum berdasarkan surface, dan extremum berdasarkan solid. So, untuk kali ini kita menggunakan extremum berdasarkan curve. So, di sini saya gunakan extremum curve. Okey, direction. Okey, ini adalah attribute ataupun argument yang kedua yang diperlukan di dalam method mencari extremum point. Okey, direction ni adalah mewakili arah ekstremum yang kita perlukan. Okay, direction dalam bentuk X, Y dan Z. Di sini adalah bentuk vektor X 1 meter menunjuk kepada positif X direction 1 meter ke kanan, arah ke kanan X. And then true menunjukkan kepada direction dia sentiasa menghala kanan adalah true lah, boolean true. Kalau kita letak sini kan, kalau kita letakkan sini false, dia akan mengambil bahagian kiri. Okay, so ini adalah argument seterusnya. Kita akan letakkan direction Y dan ini adalah direction Z. So dia sentiasa mengikut urutan direction X, direction Y, direction Z. Alright. So perkataan true ini yang akan menentukan sama ada kita menggunakan kita mencari ekstremum di bahagian kanan ataupun di bahagian kiri ataupun di bahagian atas, bawah ataupun di bahagian depan ataupun di bahagian belakang. Bergantung kepada paksi X, Y dan Z. Okay, harapnya boleh faham. So saya akan run this session. Okay, sebelum tu notify. Kalau ingat lagi pada action yang sebelum ni pun kita banyak gunakan notify. So salah satu function notify ni yang penting bagi saya adalah kita boleh gunakannya untuk menguji sama ada coding yang kita buat tu berfungsi dengan baik ataupun tidak. Okay, so saya akan klik OK dan saya akan klik run di sini. Okay, so ini result dia 0.6 meter. Okay, kita boleh check semula. Kita masuk pada sketch kita, double click pada sketch tu. Okay, kita check di sini. Kita masukkan satu dimension di antara vertical axis dengan point extremum di atas ni. Okay, kita sepatutnya dapat 0.6 sama. Okay, jangan klik. Kita tekan escape pada keyboard supaya dia tak create this dimension. Kita just nak tengok sahaja tadi. Okay, so tanpa ada apa-apa dimension, kita exit sketch. Okay, sebelum tu kita boleh juga uji sama ada result kita dapat ni betul atau tidak. Kita gerakkan endpoint pada sketch kita ni ke depan ataupun ke belakang, terulang. Okay, katakan di sini saya letakkan pada kedudukan koordinat negatif 0.2. Tengok tak? Boleh nampak tak ada highlight warna biru tu? Preview text warna biru 0.2 dengan 2. So kita exit sketch and then kita rerun our action. So supaya dapat value yang lain lah. Okay, jadi kita betulkan balik. Kita punya sketch kepada asal iaitu 0.6. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Alright. Just to make sure saya run. Okay,